Selamat pagi anak-anak 3 Munshi Abdullah. Hari ini Ahad 28 Jun 2020. Tajuk 6, sudut dan tangen bagi bulatan. Okey, subtopik yang kita nak pelajari hari ini ialah sudut di antara tangen dengan jejari bulatan pada titik ketangenan. Okey. Objektif pembelajaran kita hari ini membuat dan menentusahkan konjektor tentang sudut di antara tangen dengan jejari bulatan pada titik ketangenan. Okey, kriteria kejayaan kita nak melukis, mengukur dan menentusahkan sudut di antara tangen dengan jejari bulatan pada titik ketangenan dan seterusnya mengaplikasikan konsep sudut antara tangen dengan jejari bulatan dalam menyelesaikan masalah. Okey, jadi sebelum kita mula, anak-anak tolong keluarkan protractor, jangka lukis dan juga jangka sudut. Okey, pembaris dan juga pensel. Okey, tolong keluarkan semua sekali. Okey, boleh buat di dalam buku latihan. Okey, boleh buat dalam buku latihan yang ada semua. Kalau tidak ada, boleh buat atas testpad. Okey, langkah pertama, lukis bulatan yang berjejari 3 cm dan tandakan pusat bulatan. Okey, buka jangka lukis dan lukis satu bulatan berjejari 3 cm dulu. Okey, ini 3 cm. Selepas itu, tandakan pusat P. Seperti dalam gambar rajah ini, P ada di sini. Tandakan. Okey. Sekarang, tandakan satu titik T pada lilitan bulatan. Tandakan satu titik T pada lilitan bulatan. Okey. Panjangkan PT. Okey. Panjangkan P ke T sehingga ke R. Okey. Sehingga ke R. Dan pastikan jarak TR sama dengan TP. Pastikan jarak ini TP sama dengan RT. Okey. Seterusnya, buat satu pembagi sama serenjang. Tingkatan 2 kita dah belajar. Ambil jangka lukis, buat satu pembagi sama serenjang. Okey. Seterusnya, sambungkan titik X dan titik Y dengan menggunakan pembaris. Sambungkan titik X dan titik Y ini gunakan pembaris. Okey. Sekarang, garisan XY ini kita kenali sebagai tangen kepada bulatan. Garisan XY ini kita kenali sebagai tangen kepada bulatan. Ini kita dah belajar pada sesi yang sebelum ini. Titik T ini yang sentuh pada satu titik pada bulatan, ini ialah titik ketangenan. Titik ketangenan. Okay. Inilah cara kita melukis tangen kepada bulatan. Jadi keluarkan jangka sudut. Tolong kira sudut XTP, X, T ke P, sudut ni. Cari sudut ni berapa darjah. Lepas tu cari sudut YTP. Tolong buat sampai habis. YTP berapa darjah. Tolong buat yang ini dulu dalam buku latihan. Dalam buku latihan. Okey. Baiklah anak-anak, kalau tak berapa faham langkah kerja tadi nak membina tangen kepada bulatan, cikgu tunjukkan dengan menggunakan Matchpad pula. Okey, langkah pertama, keluarkan pembaris. Okey, keluarkan pembaris. Tadi cikgu kata nak 3 cm kan? Keluarkan jangka lukis.
Okey, jangka lukis 3 cm. Okey, make sure 3 cm ini saya buka dulu. Kita boleh tarik. Pastikan jarum ini dikosong. Jangan letak di sini. Ada kala pelajar letak salah. Dia letak di sini, dia nak 3 cm. Dia buat macam ni. Jadi ukuran dah salah. Okey, 3 cm bermula daripada kosong. Jangka lukis letak di sini. Okey, kuncikan. Pastikan diletak dengan tepat. Tepat. Ni pun cikgu dah lari lah. Okey, tepat. Okey. Lepas tu kita nak melukis bulatan. Okey. Ini ialah jejari 3 cm. Jejari 3 cm. Bila jejari 3 cm, diameter ni akan jadi 6 cm. Okey. Ini tadi cikgu kata tandakan dengan, saya letak tepi, tandakan dengan nilai P. Dengan huruf P, pusat bulatan kita tandakan dengan P. Okey. Seterusnya, cikgu kata buat satu titik, buat satu titik. Titik ni sebenarnya kita boleh letak mana-mana sekalipun. Sebenarnya kita boleh letak mana-mana sekalipun. Sebab kita boleh buat di mana-mana saja untuk tangent kepada bulatan. Kalau saya letak di sini, boleh juga. Okay, kalau saya letak di sini, tak ada masalah. Kalau saya letak di sini, saya masih boleh buat tangent kepada bulatan. Okay, tapi dalam soalan tadi, kita letak T di sini. Kan? Okay. Okay. Jadi kita buat P dulu. Kita P dan saya letak T di sini. Soalan kata panjangkan P ke T. T saya bengkok kan. Clearkan dulu. Okey. Okey, sekarang saya nak panjangkan. Saya nak panjangkan daripada pusat P ni. Saya nak pula tulis. Tulisan ni tak keluar. Okey, saya nak panjangkan daripada P ke R. Okey, saya nak panjangkan P ke R. Ini ni. P pergi kepada R. Okey. Dalam soalan, dia kata kena sama panjang kan? Kalau ini ialah 3 cm, saya akan tandakan 5 ke 8, 5 ke 2. Bermaksud R saya berada di sini. R saya berada di, saya tak dapat tandakan. Ada masalah sikit guna test Mathspad ni. Cikgu tak dapat tanda. Okey, saya tandakan, tak dapat guna ni. Okey, saya tandakan ini ialah R. Tadi kita kata ini ialah R kan? Nanti salah ni. Okey. Jadi kita dah tandakan R dengan T. Kita kata jarak RT sama dengan TP. RT sama dengan TP. Okey. Sekarang kita nak membina tangent kepada bulatan. Kita nak membina tangent kepada bulatan. Tengok jarak 2 kepada 5, 3 unit. 5 kepada T kepada P.
juga 3 unit. Itu maksudnya RT sama dengan jarak TP. Kita dah selesaikan bahagian ni. Okey, simpan pembaris. Selepas ni, kita nak melukis satu garisan yang merupakan tangent kepada bulatan. Okey, jadi saya letak R jarum jangka lukis di sini. Okey, saya boleh panjangkan jarum ini. Okey, tak kira berapa jaraknya, asalkan bukaannya adalah sama selepas ini. Asalkan bukaannya adalah sama. Saya boleh panjangkan lagi ataupun pendek. Kalau pendek susah kita nak melukis nanti. Okey, kalau saya panjangkan lebih mudah. Okey, katakan saya buka bukaan ni, lepas tu saya lock. Tak boleh ubah bukaan ini lagi. Okey, sebab saya kena gunakan bukaan yang sama untuk semuanya. Okey, saya buat satu tandaan begini. Lepas tu bawa ke bawah, atas dan bawah saya buat tandaan begini. Kita nak membina garis renjang. Okey, garis renjang, cara pembinaan garis renjang dah belajar masa form 2 kan? Okey, letak di titik P pula, bawa dekat, dan kita nak buat tandaan X di sini. Okey, bawa dekat ke atas, ulang cara yang sama, tanda lagi. Okey, so sekarang kita ada satu titik dan titik kedua kat bawah. Okey, ambil pembaris. Okey, ambil pembaris, garis memanjang. Cikgu susah nak kawal guna ni tau, guna. Okey. Nampak tak garisan ini seakan melalui T. Dia tepat-tepat melalui T. Maka jawapan anda adalah betul. Okey, maka jawapan anda adalah betul. Okey, katakan saya guna ni saya tak nak ini dah. Okey, saya nak ini. Tengok kita gariskan memanjang sehingga ke bawah. Okey. Jadi kita dah membina satu garisan yang memotong pada satu titik di bulatan. Okey. Jadi garisan ini kita namakan sebagai tangent kepada bulatan. Okey, ini ialah cara kita bina tangent kepada bulatan. Titik T ini, satu titik yang memotong pada lilitan bulatan ini ialah titik ketangenan. Titik ketangenan. Tulisan cikgu tak cantik dekat sini tau, susah nak tulis. Okey. Sekarang keluarkan protractor. Okey. Okey. Ukur sudut, cikgu lupa nak tulis ni. Tadi kita label ni XTP kan? Sini X. Sini Y. Okey. Ukur sudut XTP dan juga YTP. Tengok protractor saya, titik T mesti berada di ini, persilangan ini 90 dengan garisan 180. Saya kena letakkan betul-betul pada T. Dan garisan ini perlu sentuh pada garisan protractor di sini. Okey, kalau tak sentuh, ubah sampai dia tersentuh. Bukan macam ni,
Bukan macam ni, tapi dia sebaris dengan garisan mendatar 180 tu dengan kosong. Okay, make sure dia tepat-tepat. Barulah kita ukur XTP. Berapakah sudut XTP di sini? Berapakah sudut XTP di sini? Okey, nampak tak dia tepat-tepat 90 darjah. Sini 90 darjah. Okey, dia membentuk 90 darjah. Kita tengok ada di sini. XTP 90 darjah kan? Okey, YTP 90 darjah. Okey, 90 darjah. Okey, jadi tangent kepada bulatan akan membentuk 90 darjah dengan jejari kepada bulatan. Dia standard tak kira tangent yang ada di mana sekalipun, tangent kepada bulatan dia akan membentuk 90 darjah dengan jejari bulatan. Okey. So kat sini kita dah belajar cara membina tangent kepada bulatan dan kita dah menentusahkan sudut antara tangent kepada bulatan dengan jejari kepada bulatan berapa nilainya. Okey. Jadi inilah konsep yang kita nak pelajari untuk hari ini. Okey. Jejari suatu bulatan yang bersilang dengan tangent kepada bulatan pada titik ketangenan akan membentuk 90 darjah. Okey, tak kira tangent kepada bulatan di mana, okey, jejari yang bersilang dengan tangent, ini jejari dia bersilang dengan tangent, dia akan membentuk 90 darjah. Dia akan membentuk 90 darjah. Okey, katakan kita ada satu garisan di sini. Kita ada satu garisan di sini, lepas tu dia potong dekat sini pada satu titik, kita sambungkan kepada jejari, sudut yang akan dibina di garisan tangent ini dengan jejari dia adalah 90 darjah. Ini 90 darjah. Ini juga adalah 90 darjah. Ini juga adalah 90 darjah. Itu yang kita dah tentusahkan daripada lukisan tadi. Okey, sekarang kita nak pergi pada contoh. Raja di sebelah menunjukkan pusat bulatan berpusat di O. Okey, yang bertemu pada garis lurus ABC pada titik B sahaja. Kalau dikata titik B sahaja, bermaksud titik B ini adalah tangent kepada titik ketangenan. Maka ABC ini ialah tangent kepada bulatan. Dia tak beritahu pun secara direct ABC adalah tangent kepada bulatan. Dia hanya memberitahu kita garis lurus AB sentuh pada titik B saja. Inilah maklumat yang memberitahu kita ABC ialah tangent kepada bulatan. Okey, dan B adalah titik ketangenan. Okey, kalau dia adalah titik ketangenan maka di sini ialah 90 darjah. Secara automatik nilai sudut B di sini ialah 90 darjah sebab dia membentuk sudut dengan jejari. Okey. Jadi kita nak menentukan nilai X. Cara pertamanya ialah pada garisan lurus ini jumlah sudut ialah 180 darjah. Ini bermaksud AOB. AOB di sini, ini ialah AOB sudut AOB. Tengah-tengah dia O kan? Maksudnya dia AOB. AOB tambah 180 darjah ialah 180. Kenapa 180? Sebab garisan OB ini ialah garisan lurus. Garisan lurus jumlah sudut mesti 180 darjah. Jadi kita dah cari AOB 42 darjah. Okay, 42 darjah. Dalam satu segitiga pula, jumlah sudut ialah 180 darjah juga. Kita dah tahu ini ialah 90 darjah. Ini bermaksud
X tambah 90 darjah tambah 42 darjah sama dengan 180 darjah. So saya nak mencari nilai X 180 darjah, tolak 90 darjah, tolak 42 darjah, X akan bersamaan dengan 48 darjah. Okey, untuk jalan kerja di sini, dia dah siap-siap tolak 90 darjah. Okey, sebab itu bila X tambah AOB tinggal 90 darjah. Sebab dia dah gunakan 180 darjah, tolak sudut DB ini. Dia siap-siap tolak. Tetapi kalau kita nak jalan kerja kita lebih sempurna, jumlah satu segitiga ialah 180 darjah. Jadi kita tunjukkan dengan lengkapnya jumlah sudut dalam satu segitiga 180 darjah. Dari mana datangnya 180 darjah? X tambah 90 darjah tambah 42 darjah membentuk 180 darjah. Jadi kalau kita nak mendapat nilai X, kita gunakan 180 darjah, tolak 90, keluarkan 42, dapatlah nilai X. Jadi anak-anak, latihan untuk hari ini ialah muka surat 152, uji minda 6.3b. Cikgu nak anda semua jawab soalan 1, 2 dan 3. Yang tiada buku teks bolehlah rujuk di dalam slide yang cikgu akan share dalam Google Classroom dan juga WhatsApp anak-anak semua. Okey. Baiklah, seperti biasa cikgu akan berikan beberapa tips untuk menjawab soalan. Okey, dan soalan 1, A, B, C ialah garis lurus dan O ialah pusat bulatan. Okey, jadi kita tengok A, B, C. Dia sentuh pada C pada satu titik pada bulatan. Okey, jadi A, B, C ini ialah tangen kepada bulatan. Dia membentuk sudut dengan jari CO. Maka kita boleh buat kesimpulan bahawa sudut DC ini ialah 90 darjah. Okey, conteng pada kertas ataupun soalan yang anda ada dan seterusnya kalau kertas soalan pun conteng saja. Okey, AB sama dengan OB. AB sama dengan OB. Bermaksud kalau ini ialah 28 darjah, di sini juga adalah 28 darjah. 28 darjah. So sekarang hitung nilai X. Hitung nilai X. Nampak tak macam mana kita nak cari nilai X anak-anak? Dapat tak? Okey. Jangan tengok segitiga yang kecil-kecil itu. Kita lihat segitiga yang besar ini. Kita lihat secara keseluruhan segitiga besar ini. Okey. Jumlah sudut satu segitiga berapa darjah? Jumlah sudut satu segitiga ACO. Kita tengok segitiga ACO ini secara keseluruhan ACO. Jangan tengok BCO ke, ABO ke. Jangan, kita tengok ACO. Dalam satu segitiga jumlah sudutnya mesti 180 darjah. Betul tak? Dari mana datangnya 180 darjah? Kita ada 28 darjah tambah 90 darjah tambah 28 darjah tambah X akan membentuk 180 darjah. Kalau kita nak X saja, macam mana? Selesaikan. Okey, kalau kita nak X saja, macam mana? Selesaikan. Okey, sekarang kita tengok soalan nombor 2 pula. Okey, tengok soalan nombor 2. Raja menunjukkan bulatan berpusat di O, segitiga OQS, segitiga sama sisi. OQS di sini sama sisi. Okey, perkataan sama sisi bermaksud selain daripada sama panjang, sudutnya mesti 60 darjah, ini juga 60 darjah, ini juga 60 darjah. Sama sisi bermaksud segitiga dia mesti 180 darjah kan? 180 darjah dia bagi dengan 3 sudut, satu sudut akan dapat 60 darjah. Sebab itu sudut di sini 60 darjah,
Sudut di sini 60 darjah. Sudut yang ini juga 60 darjah sebab dia sama sisi dan juga sama saiz sudut. Okey, itu ialah maklumat yang kita perolehi. PQR ialah tangen kepada bulatan. Okey, PQR ialah tangen kepada bulatan. Kalau PQR ialah tangen kepada bulatan, kita akan tahu sudut yang dibina, saya gunakan merah pula. Sudut yang akan dibina di sini OQR, sudut ini adalah 90 darjah. Sudut ini 90 darjah. Sudut di sebelah ini juga 90 darjah sebenarnya. Okey. Sekarang soalan kata cari nilai X. Cari nilai X. X saya berada di sini. Nampak tak X saya berada di sini? Dalam satu garis lurus, berapa jumlah darjah? Garis lurus jumlahnya ialah 180 darjah. Okey, jadi garis lurus di sini 60 tambah X kan? 60 darjah tambah X. Jadi X sama dengan berapa? Cari sendiri. Okey, sekarang nak nilai Y pula. Okey, untuk mencari nilai Y, sebenarnya ada beberapa jalan kerja. Ada yang kita belum belajar, kita akan belajar kemudian, iaitu sudut pada tembereng selang-seli. Sebenarnya kita boleh dapat direct tapi untuk bahagian ni kita sebenarnya belum masuk. Untuk sesi yang seterusnya lah kita akan masuk. Okey. Jadi untuk hari ini kita terpaksa guna jalan kerja yang panjang sikit untuk cari nilai Y. Okay, kita lihat kalau saya dah dapat X 120 darjah. Nampak tak? Ini ialah jejari, ini juga adalah jejari. Jadi boleh tak saya dapat nilai, katakan saya letak B. Kalau ini B, ini juga adalah B sebab dia adalah jejari. Okey, saya nak cari nilai B dulu. Saya gunakan 180 darjah, tolak keluar 120 darjah, bagi dengan 2. So nilai di sini ialah 180 tolak 120, saya akan dapat 60 bagi 2, 30 darjah. B sini adalah 30 darjah. Jadi bila 30 darjah, Y berapa? Okey, kita baru saja belajar tangen kepada bulatan. Kalau dia bersilang dengan jejari, dia akan membentuk sudut 90 darjah di sini kan? 90 darjah kat sini kan? So, sebelah ini dah B, dah 30 darjah. So, Y akan sama dengan 90 darjah tolak apa? Sama dengan nilai Y. 90 darjah tolak keluar apa? Sama dengan Y. Okey? Sebenarnya esok baru kita masuk yang ni tau. Saya tak perlu guna jalan kerja apa-apa sekalipun. Besok kita baru masuk yang ni. Ini ialah tangen kepada bulatan. Ini ialah tembereng. Besok baru kita masuk. Sebenarnya. Ini ialah sudut yang dibentuk antara tangen kepada bulatan dengan tembereng. Ini ialah tembereng, ini tembereng, ini ialah perentas. Okey, garisan ini ialah perentas, ini ialah tembereng. Tembereng selang-selinya ialah di sebelah yang ini. Okey, perentas yang membentuk sudut Y ini, dia akan membentuk sudut pada lilitan di sini. Kalau ini sudutnya, kita nampak 60, direct, Y juga adalah, secara automatik Y juga adalah 60 darjah. Ini kita akan belajar esok. Okay? Jadi untuk latihan ini terpaksa buat jalan kerja sebab jalan kerja yang panjang ini, sebab dianggap kita belum lagi belajar sudut pada tembereng selang-seli. Okay?
Kalau kita dah belajar, secara direct kita tahu sudut Y ini adalah 60 darjah sebab dia dicangkumi oleh perentas yang sama. Sudut pada lilitan yang dicangkumi oleh perentas yang sama. Okey, itu yang kita nak belajar esok sebenarnya. Jadi untuk hari ini buatlah jalan kerja yang panjang sikit. Okey. Untuk Z pula, cuba lihat macam mana kita nak cari Z. Okey, untuk mencari Z berada di sini. Ini ialah tanjeng kepada bulatan, ini ialah jejari, jadi sudut yang dibentuk di sini mesti 90 darjah. Okey, untuk cari Z Okey, tadi kita dah tahu ini ialah 60 darjah. Jadi boleh kita cari Z? Z datang daripada Z tambah 60 darjah tambah 90 darjah akan bersamaan dengan 180 darjah. Sebab kita melihat pada segitiga ini. Yang warna hijau ni. Betul tak? Segitiga QOR. QOR ialah segitiga dan dia akan membentuk 180 darjah. Jadi bermaksud Z tambah 90 darjah tambah 60 darjah akan membentuk 180 darjah. So Z sama dengan berapa? Cari sendiri. Seterusnya kita pergi pada soalan nombor 3. Soalan nombor 3, pada rajah di sebelah O ialah bulatan, O ialah pusat bulatan, PQR ialah tanjeng kepada bulatan. So kalau dia kata PQR ialah tanjeng kepada bulatan, sambil kita baca, kita terus contenglah. Sebab dia kata tanjeng kepada bulatan, so kita conteng 190 darjah di situ. Okey, diberi bahawa QT sama dengan ST. Q ke T sama dengan S ke T. Okey, so next kita dapat QTS 48 darjah. QTS 48 darjah. Habis di situ. Alright. So sekarang soalan kata X tambah Y tambah Z. X tambah Y tambah Z. Okey. Kita nampak ini ialah sudut pada pusat. Ini ialah sudut pada lilitan. Kalau saya namakan dia A di sini. Kalau saya namakan dia A di situ, bermaksud A akan bersamaan dengan sudut di pusat ialah 2 kali ganda sudut pada lilitan. So kita akan dapat A adalah 96 darjah. 96 darjah. Kenapa saya nak dapat nilai A? Saya nak dapat nilai A sebabnya saya nak dapat nilai X di sini. X di sini, ini sebenarnya ialah jejari. Bila jejari, ini X, ini juga adalah X. Kan? Bila sebelah sana ialah X, sebelah yang ini juga adalah X. Okey? Jadi saya akan tahu nilai ini berapa nanti. Okey, sekarang cuba kita cari nilai X. Sekarang saya dah dapat ini 96 darjah. A sama dengan 90 darjah. Jadi X saya dalam satu segitiga saya melihat segitiga yang warna hijau ni dulu. Saya melihat segitiga yang ini dulu Dalam satu segitiga 180 darjah. 180 darjah. Saya tolak keluar 96 darjah. Okey, lepas tu saya kena bahagi 2 sebab saya tak nak tahu satu nilai X berapa. Okey. So, tolong cari 180 darjah tolak 96 bahagi dengan 2. Kita akan dapat 42 darjah 42 darjah. Okey. 180 tolak 96. Lepas tu bagi 2, 42 darjah.
So saya dah dapat satu nilai X 42 darjah. Kalau saya dapat nilai X, boleh tak saya dapat nilai Y? Okay, boleh tak saya dapat nilai Y? Nilai Y di sini, ini ialah tangent kepada bulatan. Tadi kita dah check 90 darjah di situ. Okay, bermaksud X tambah Y sama dengan 90 darjah. Saya dah dapat X 42 darjah tambah Y sama dengan 90 darjah. So Y sama dengan berapa? Okay, itu yang keduanya. Y pun dah dapat. Sekarang saya nak dapat nilai Z. Okay, sekarang saya lihat pula segitiga. Ini saya padam dulu. Saya lihat pula segitiga yang ini. Segitiga yang ini pula Segitiga yang ini pula. Okay, nampak tak segitiga itu juga mempunyai kaki yang sama. Bila sama kaki, kita katakan nilai Z dan X adalah sama di sini. Okay, ini X, ini Z juga. Okay, sekarang sama kaki kan? Z tambah, katakan saya letak, nak senang, kita letak, katakan B. Kita label sudut yang besar ni sebagai B. Sebagai B, saya lihat ni sebagai B. Kalau ini B, yang besar kat sini juga adalah B. So saya nak mencari B, B akan sama dengan satu segitiga 180 darjah. Saya tolak keluar 48 darjah. Lepas tu saya bagi 2 sebab saya nak tahu sudut di sini berapa, sudut di sini berapa. Dia sama besar sebab dia sama kaki. Okey. So 180 darjah, tolak keluar 48 darjah, 132. Lepas tu saya bahagi dengan 2, saya dapat 66 darjah. Untuk B ini 66 darjah, tetapi B datang daripada apa? B datang daripada Z tambah X. Z tambah X di sini, okey, Z tambah X di sini ialah 66 darjah. Kita dah cari B di sini ialah 66 darjah. Tetapi B ini, saya padam satu, saya padam satu supaya nampak. Okey. Tetapi B ini datang daripada Z tambah X. Okey. B datang daripada Z tambah X. Sudut ini sama dengan sudut ni. Kan? Sebab dia sama kaki. So sekarang boleh tak saya cari Z? Z tambah X saya 42 darjah tau. Kita dah cari tadi 42 darjah. Sama dengan 66 darjah. So Z saya sama dengan berapa? Tetapi saya belum lagi menjawab soalan. Soalan nak X tambah Y tambah Z sama dengan berapa? So, saya kena tambahkan semua sekali lah. Tolong lengkapkan X tambah Y tambah Z sama dengan berapa. Tolong lengkapkan semua sekali. Mungkin anak-anak ada jalan kerja yang lain juga boleh diterima pakai. Okay, tak semestinya apa yang cikgu tunjuk tu kena guna 100%. Okay, kalau rasakan logik guna jalan kerja lain, it's okay. Okey, so itu saja untuk hari ini. Selamat belajar, jaga kesihatan, lengkapkan soalan 1, 2 dan 3. Jumpa lagi pada hari Selasa.